Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi di dalam kelas kita yang seterusnya untuk minggu yang ke-6. Pada minggu ini kita akan masuk subtopik yang baru, iaitu 1.1.6. Topik kita pada hari ini ialah membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Jadi sebelum kita pergi pada topik 1.1.6, cikgu nak buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan topik yang lepas, iaitu topik 1.1.5, menghasilkan lakaran reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar raja blok yang terlibat. Pada minggu yang sebelumnya, kita dah mengenal pasti ada beberapa masalah kepada produk mekatronik sedia ada di pasaran yang kita bincangkan, iaitu kereta kawalan jauh. Berdasarkan kepada perbincangan kita yang lepas, kita telah mengenal pasti bahawa kereta kawalan jauh ni dia tidak mempunyai kawalan kelajuan, yang pertama. Yang kedua, tidak mempunyai lampu, dan juga kereta mudah rosak apabila berlanggar dengan dinding. Berdasarkan daripada permasalahan yang kita kenal pasti, kita telah tengok daripada analisis fungsi, apa bahagian mana yang kita boleh pertingkatkan atau perbaiki bagi mengatasi masalah ini, juga telah dibincangkan dalam 1.13, rajah 1.13, iaitu analisis berantai punca kesan. Cikgu nak terus kepada kita punya penambahbaikan untuk gambar raja blok. Kalau tengok di sini, kita awak tengok dekat output, kita dah bincangkan, iaitu kita menambah penderia inframerah. Dekat output kita dah bincangkan, kita menambah, yang pertama ialah penderia inframerah, yang kedua perintang peka cahaya. Ini input yang kita gunakan. Kemudian dia akan bagi isyarat kepada mikro pengawal, dan mikro pengawal akan melakukan tindakan. Contohnya penderia inframerah apabila dia berdekatan dengan halangan ataupun dia mengesan halangan, dia pembas akan mengeluarkan bunyi, iaitu memberi isyarat kepada pengawal kereta kawalan jauh untuk memberhentikan kereta kawalan jauh. Yang kedua pula, perintang peka cahaya, dia akan bagi isyarat kepada mikro pengawal. Contohnya dia kesan tempat tu gelap, jadi mikro pengawal akan berarahan untuk lampu LED mengeluarkan cahaya. Ini yang kita bincangkan pada minggu yang lalu. Kemudian cikgu dah minta awak untuk melukis lakaran idea. Sepatutnya untuk dalam ruangan modul tu awak perlu lukis lakaran idea 1, lakaran idea 2 dan lakaran idea 3 serta lakaran idea bermaklumat ni. Tapi cikgu permudahkan, cikgu cuma minta semua lukis terus kepada lakaran idea 3. Bila kita tengok daripada lakaran idea 3, awak boleh lihat ada 3, iaitu LDR, lampu LED dan juga penderia inframerah diletakkan di bahagian hadapan. Kereta kawalan jauh. Manakala kalau kita lihat juga pula, untuk pembas dia letakkan di bahagian atas kereta kawalan jauh. Berdasarkan daripada tu, barulah kita masuk kepada topik kita hari ini, iaitu 1.16, membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah buat. Lakaran yang mana? Ini lakaran dia. Sama ada awak boleh rujuk pada lakaran idea 3 ataupun kita boleh rujuk pada lakaran 3D bermaklumat. Ini kita panggil sebagai lakaran 3D bermaklumat.
maklumat. Okey. Berdasarkan pada lakaran 3D maklumat ataupun lakaran idea 3 yang kita telah lukis. Okey, kita pergi kepada bentuk penambahbaikan kita buat. Okey. Kita tulis dalam bentuk jadual. Okey, sebelum itu cikgu nak sedikit memberi penerangan berkaitan dengan buat penambahbaikan ni. Okey. Bila kita dah buat lakaran perkembangan idea, kita akan pilih lakaran perkembangan idea yang dipilih tu mesti yang terbaik, iaitu mesti boleh menyelesaikan kita punya masalah. Okey, mesti kalau tak boleh selesaikan masalah, itu bukan dikategorikan sebagai lakaran idea yang terbaik. Okey, mari kita lihat di sini kepada jadual 1.3, iaitu cadangan penambahbaikan pada kereta kawalan jauh. Okey, kan cikgu sebut tadi, bahagian hadapan kereta ada 3 yang kita tak terbaik, iaitu yang pertama ialah LDR, yang kedua lampu LED, dan yang ketiga penderia infra merah. Okey, mari kita tengok justifikasi ataupun apakah fungsi bagi ketiga-tiga komponen elektronik yang kita tambah dalam kita punya kereta kawalan jauh. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Kita pergi kepada LDR. Okey, dia kata LDR mengesan tahap pencahayaan yang ditetapkan dan menghantar isyarat input kepada mikro pengawal. Okey, maksudnya kita boleh setkan pada kita punya LDR berapa tahap kecerahan ataupun tahap pencahayaan, baru dia akan menghantar isyarat kepada mikro pengawal. Okey, itu yang pertama. Justifikasi yang kedua pula untuk kita punya lampu LED. Okey, justifikasi untuk lampu LED, mikro pengawal memberikan arahan kepada lampu LED supaya menyala apabila tahap pencahayaan berada di luar julat yang ditetapkan. Okey, maksudnya apabila LDR mengesan tahap pencahayaan tu perlu lampu dihidupkan, dia hantar isyarat kepada mikro pengawal, dan mikro pengawal hantar isyarat kepada lampu LED supaya menyala. Jadi apa tindakan yang kita perlu buat? Ada 2 tindakan. Tindakan yang pertama ialah memasang. Okey, apa yang kita pasang? 2 komponen tadi lah, iaitu LDR dan juga lampu LED. Tapi pasang sahaja dia masih belum berfungsi. Yang kedua kita perlu buat membangunkan pengatur caraan. Okey, supaya LDR dapat mengesan tahap pencahayaan dan mikro pengawal menghidupkan lampu LED. Maksudnya dalam pengatur caraan tu kita setkan bila tempat gelap automatik lampu akan menyala. Kalau kita tak buat pengatur caraan, walaupun kita letak LDR dan lampu LED, kita punya penambahbaikan tidak berfungsi. Okey. Cadangan penambahbaikan yang ketiga ialah penderia inframerah. Penderia inframerah juga kita letakkan di bahagian hadapan kereta kawalan jauh kita. Okey, mari kita lihat apakah fungsi penderia inframerah. Okey. Penderia inframerah mengesan halangan pada jarak yang ditetapkan dan menghantar isyarat input kepada mikro pengawal. Okey, maksud ayatnya di sini ialah penderia inframerah ni kita letak dekat bahagian hadapan kereta kawalan jauh kita. Dia kesan, kita boleh setkan dia, kita boleh tetapkan dia dalam setting. Contoh awak nak buat 10 cm baru dia kesan halangan, ataupun nak buat 50 cm baru kesan halangan, ikut bilang jarak yang kita tetapkan. Itu fungsi penderia inframerah. Okey, kemudian cikgu pergi pula. Yang kedua ialah yang atas bumbung kereta. Yang kita letakkan di atas bumbung kereta ialah pembas. Okey, maksudnya tadi bila kita sebut penderia inframerah tadi, dia kesan penderia inframerah tadi dia kesan halangan.
Okey, sekarang kita tengok pula apakah fungsi pembas. Okey, mikro pengawal pula juga akan memberikan arahan kepada pembas supaya berbunyi apabila jarak di antara kereta dengan halangan berada dalam julat yang ditetapkan. Okey, maksudnya di sini pembas kesan halangan dihantar isyarat kepada mikro pengawal dan mikro pengawal akan hantar isyarat kepada pembas untuk mengeluarkan bunyi apabila dia pendera inframerah mengesan halangan. Sama seperti LDR dan lampu LED tadi. Okey, apa tindakan yang kita perlu lakukan untuk memastikan penambahbaikan kita berfungsi? Yang pertama ialah memasang komponen. Komponen apa yang kita pasang? Penderia inframerah dan pembas. Pasang saja masih belum berfungsi. Yang kedua kita perlu buat membangunkan pengatur caraan. Okey, pengatur caraan yang kita buat tu dia kata supaya penderia inframerah dapat mengesan halangan dan mikro pengawal memberhentikan motor arus terus serta menghidupkan pembas secara serentak. Maksudnya di sini pendera inframerah kesan halangan dalam pengatur caraan kita, kemudian dia hantar isyarat pada mikro pengawal. Mikro pengawal yang telah kita buat tetapan tadi, dia akan hantar isyarat kepada pembas. Okey, pembas keluarkan bunyi. Dalam masa yang sama, motor arus terus berhenti berpusing. Maksudnya kereta tu terus berhenti secara automatik. Itu yang kita buat. Okey ya. Cikgu ulang sikit lagi dalam 1.16 ni. Kita nak tadi kita dah buat lakaran. Kelas sebelum kita dah buat lakaran apa perambatan kita nak buat. Hari ni kita perlu tahu, okey, kita nak tambah ni dan apa langkah-langkah kerja kita perlu buat. Ada 4 komponen tambah. Yang pertama LDR, yang kedua LED dan yang ketiga inframerah. Ketiga-tiga ni diletakkan di bahagian hadapan kereta, manakala yang keempat ialah pembas diletakkan di atas bumbung kereta. Okey, dia dah bagi justifikasi. LDR kesan tahap pencahayaan, lampu LED keluarkan cahaya, pendera inframerah dia mengesan halangan, pembas dia mengeluarkan bunyi. Tapi untuk memastikan kesemua komponen tadi berfungsi, ada 2 tindakan yang kita perlu buat, iaitu memasang dan membangunkan pengatur caraan. Okey. Okey, di sini pula kita sambung lagi langkah-langkah proses penambahbaikan pada kereta kawalan jauh berdasarkan lakaran perkembangan idea yang telah diterangkan seperti berikut. Okey, kalau lihat sini ada 6 langkah yang awak perlu hafal. Okey, cikgu pergi dulu. Yang pertama, langkah pertama ialah membuat lakaran. Langkah kedua, memilih bahan. Langkah ketiga, membuat pengatur caraan. Langkah yang keempat, membina dan memasang. Langkah kelima, membuat kemasan. Dan langkah keenam, produk akhir. Okey, ada 6 langkah yang awak perlu ingat. Cikgu ulang sekali lagi. Langkah pertama, membuat lakaran. Langkah kedua, memilih bahan. Langkah ketiga, membuat pengatur caraan. Langkah keempat, membina dan memasang. Langkah kelima, membuat kemasan. Dan langkah keenam, produk akhir. Okey, mari kita pergi satu persatu dalam langkah-langkah ataupun proses penambahbaikan pada kereta kawalan jauh. Okey, membuat lakaran. Okey, dalam aspek membuat lakaran ni, kita dalam reka bentuk ni awak mesti ingat 2 perkara yang kita titik beratkan ialah elemen dan prinsip reka bentuk. Okey, maksudnya elemen dan prinsip reka bentuk ni mesti memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, itu yang pertama yang kita tekankan ialah elemen dan prinsip reka bentuk serta mesti memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, kita dah buat lakaran. Kita pergi langkah yang kedua, iaitu memilih bahan. Macam kita bincangkan tadi,
kita ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama iaitu pembas, yang kedua lampu LED, yang ketiga penderia inframerah. Okey, kalau lihat di sini dan juga ini lita kawalan LDR iaitu perintang peka cahaya. Okey, kita tambah satu lagi wayar, fungsi wayar. Okey, awak dah belajar bab elektrik di tingkatan 2. Okey, kita belajar berkaitan dengan medium. Ada dua jenis medium, iaitu medium berwayar dan medium tanpa wayar. Jadi fungsi wayar adalah untuk mengalirkan arus elektrik. Okey, langkah yang ketiga. Awak dah pilih bahan, kita mula membuat pengatur caraan supaya kita punya keempat-empat komponen tadi berfungsi. Okey, membangunkan pengatur caraan dan memuat naik kepada papan litar elektronik mikropengawal bagi menjalankan fungsi yang dikehendaki. Kita buat pengatur caraan. Okey. Langkah keempat. Okey, dah siap pengatur caraan, kita mula membina dan memasang. Okey, dalam membina masang ni macam kita bincangkan dalam lakaran, iaitu ada 3 komponen yang diletakkan di bahagian hadapan kereta, iaitu perintang peka cahaya, penderia inframerah dan juga lampu LED. Manakala satu komponen diletakkan di atas bumbung, iaitu pembas. Okey, tapi apabila kita nak membina dan memasang ni, ada perkara yang kita perlu titik beratkan, iaitu kita perlu utamakan keselamatan semasa proses pemasangan. Sebab kita menghidupkan semua komponen tadi menggunakan tenaga elektrik. Maksudnya dia boleh memberi kesan yang berbahaya kepada kita jika tidak diselenggara ataupun dibuat dengan betul. Okey, langkah ke-5. Bila awak dah siap pasang, kita buat kemasan. Okey, macam kita belajar dalam topik pembuatan di tingkatan 2. Okey, ada 2 fungsi kemasan. Yang pertama, menambah daya tarikan supaya nampak cantik. Yang kedua, kita nak melindungi komponen elektrik daripada terdedah kepada sentuhan. Okey, dan yang ketiga, kita nak mengurangkan risiko kecederaan kepada pengguna produk. Okey, ingatkan dalam kemasan tujuan utama menambah daya tarikan. Kedua, kita nak melindungi produk kita. Di sini melindungi komponen elektrik daripada terdedah kepada sentuhan. Sebab apa? Sebab komponen elektronik ni, pertama, kalau terdapat sentuhan, pertama dia boleh rosak, dan kedua dia membahayakan pengguna produk. Dan yang terakhir ialah langkah ke-6, produk akhir, iaitu produk kereta kawalan jauh yang telah diubah suai. Okey, sini cikgu nak ingatkan kita ada 6 langkah dalam proses penambaikan. Pertama, membuat lakaran. Kedua, memilih bahan. Ketiga, membuat pengatur caraan. Keempat, membina dan memasang. Kelima, membuat kemasan. Dan keenam, produk akhir. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okey, di bawah ni kalau awak tengok yang cikgu bulatkan ni, okey, ada 2 soalan. Ada 2 soalan. Soalan pertama, nyatakan langkah-langkah yang diperlukan bagi menghasilkan penambahbaikan pada reka bentuk produk. Okey, jadi langkah-langkah 6 tadilah, daripada langkah yang pertama sehingga langkah yang ke-6. Okey, soalan yang kedua, cadangkan satu lakaran penambahbaikan pada kipas shilling automatik bagi menambah baik fungsi produk. Okey, biasa awak kena fikirkan. Okey, maksudnya contoh kipas siling. Okey, kipas siling kita biasanya kita ada button, walaupun kita panggil automatic, dia ada button on dengan off, ataupun dia ada button kita boleh set bila dia berhenti. Okey, cadangan penambahbaikan yang cikgu boleh beri di sini. Okey, kipas siling automatic tu juga awak boleh buat bila orang ada
dia berfungsi sendiri. Okey, mungkin yang sesuai kita gunakan ialah penderia gerakan. Ada orang, dia berfungsi. Bila tak ada orang, dia berhenti dengan sendiri. Itu penambahbaikan pertama yang kita boleh buat. Penambahbaikan kedua yang kita boleh buat pada kita punya kipas shilling, okey, dia mengikut macam kita tetapkan macam dalam penghawa dingin ataupun aircon. Okey, bila keadaan yang sejuk, dia berputar dengan perlahan, dan bila keadaan dengan waktu panas, dia akan berputar dengan laju untuk hasilkan angin yang lebih. Okey, jadi di sini apa yang kita boleh pakai ialah penderia inframerah. Silap. Yang kita boleh pakai ialah penderia suhu. Maksudnya dia mengesan suhu sejuk ataupun panas. Kalau sejuk, dia pusing perlahan. Kalau panas, dia pusing laju. Dan dia punya output motor AT kita lah. Maksudnya dia akan kawal kelajuan. Okey, cikgu dah bagi sedikit idea kepada awak. Okey, apa yang awak semua perlu buat latihan pada hari ini, buat di dalam buku tulis. Okey, jawab soalan yang pertama dan juga jawab soalan yang kedua dulu dalam buku tulis. Yang kedua tu awak perlu lukis dan labelkan apakah penambahbaikan yang awak buat, apa komponen yang awak tambah. Okey, itulah latihan kita hari ini. Itu je pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua.